Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang serta salam sejahtera saya ucapkan kepada sekali lagi Encik Awang Jaya, Encik Junaidi, barisan pengetua-pengetua cemerlang, pengetua-pengetua barisan SIC Plus, PPD, JPN Sabah dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sebelum saya mula, suara saya jelas ya? Jelas Puan. Okey. Jadi hari ini saya cuba kongsikan kalau bilang amalan terbaik bukan juga amalan terbaik lah ya. Cuma beberapa amalan yang mungkin ada kaitan dengan LMS kita yang kita boleh bantu untuk memperbaiki lagi dari segi LMS mata pelajaran sejarah ni ya. Baiklah, ini antara beberapa perkara yang akan saya kongsikan pada tuan-tuan untuk petang ini, iaitu soalan kebat dalam peperiksaan SPM. Okay, dan juga kebat dalam kurikulum sejarah, bahan sokongan kebat, PDPC yang ke arah kebatnya, berasaskan kebat dan juga projek ataupun PBL sejarah itu sendiri yang merangsang kebatnya. Baiklah, di dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia termaktub yang bermula pada tahun 2013 ya. Ya, sebenarnya dia... Sorry, saya tengah ber-GM, lepas saya punya handphone saya kasih sambung untuk saya punya mic, jadi tapi bisa guna telefon satu, okey lah. Okey, jadi salah satu yang termaktub dalam elemen pembangunan pendidikan Malaysia ni adalah elemen kemahiran berfikir aras tinggi ya. Dan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni yang telah dilancarkan pada tahun 2013 tu, elemen kemahiran berfikir aras tinggi itu adalah salah satu daripada 6 aspirasi murid yang perlu dikuasai oleh murid, yang perlu ada oleh dalam diri murid itu, yang diharapkan apabila plan ini sudah berlangsung setelah beberapa ketika, generasi yang menamatkan pendidikan tu dia ada 6 aspirasi ini ya. Kenapa 6 aspirasi ini adalah untuk melahirkan generasi yang mempunyai profil seperti inilah. Kalau kita lihat di sini kan, ini saya ambil berdasarkan daripada maklumat BPK juga, iaitu antaranya berdaya tahan ya. Maksudnya kalau murid itu dia mempunyai idea, dia mempunyai program dan sebagainya, tetapi kalau dia tidak mempunyai kemahiran berfikir, dia mungkin sukar mempertahankan idea itu apabila orang provoke dan sebagainya. Begitu juga bersifat ingin tahu. Kalau dia seorang yang pemikir, dia akan sentiasa mempunyai sifat ingin tahu. Jadi di dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni juga ada dijelaskan di sana ya, halaman 5 bab 2, murid kurang kemampuan mengaplikasikan pengetahuan serta berfikir secara kritis dalam konteks akademik biasa. Maksudnya semasa belajar tu murid ni dia hanya tahu, hanya faham, tetapi dia kurang mampu mengaplikasikan apa yang dipelajarinya ya. Sehubungan dengan itu adalah penting ya bagi sistem pendidikan negara ni membantu setiap murid ni memperolehi kemahiran berfikir ya. Oleh itu pada tahun 2013 ya, selepas pelancaran PPPM itu sendiri, maka bermulalah usaha-usaha pemantapan aplikasi kemahiran berfikir aras tinggi ini dalam PDPC guru-guru sejarah. Dan pada masa itu usaha pemantapan ni dibuat di negeri-negeri, dan saya sendiri sebenarnya dengan beberapa orang guru di negeri Sabah ni terlibat sebagai JU ya. Jadi sehubungan dengan itu bermulalah soalan kebat itu dalam mata pelajaran sejarah atau dalam peperiksaan SPM pada tahun 2014 ya. Ini berdasarkan laporan analisis keputusan peperiksaan yang tahun 2020. Kalau kita lihat berdasarkan analisis ini, kita lihat di sini pada tahun 2014 soalan kebat tu sudah ada 20%. Begitu juga dengan tahun 2015 ya. Kemudian dia mengalami peningkatan lagi pada tahun 2016 dan 2017 ya. Okey. Slide saya nampak? Hilang. Hilang kan? Okey. Saya share lagi. Okey, sudah. Okey. Jadi kalau kita lihat 2018 dia meningkat lagi kepada 30%, kemudian 2019
35% dan baru-baru ini 40% pada tahun 2020. Dan dijangkakan pada tahun hadapan, maksudnya tahun inilah ya, peperiksaan SPM yang tahun depan ni, maksudnya 2021 ni, dijangkakan soalan kebat tu akan meningkat lagi menjadi 50%. Jadi kalau kita lihat kan trend ini, sebenarnya soalan kebat ini, ataupun elemen kemahiran berfikir aras tinggi ini menjadi semakin penting. Dan di sini kita tidak boleh sudah sebenarnya kan mau bagi budak tu menguasai kemahiran berfikir tu dengan menghafal formula, ya, latih tubi sahaja. Tetapi lebih kepada bagaimana aktiviti PDPC itu sendiri berlangsung yang mendorong mereka menggunakan kemahiran berfikir mereka, ya. Okey, seterusnya saya ingin sentuh tentang kebat dalam kurikulum sejarah KSSM, ya. Sebenarnya kebat itu, kalau dalam KSSM ni dia sudah bermula pada tahun 2017, bermula daripada tingkatan 1, ya, tingkatan 1, bukan tingkatan 4, tingkatan 5. Kalau KBSM dia mula daripada tingkatan 4-5, ya, iaitu yang mana soalan-soalan kebat ni membantu untuk murid lulus tu. Tetapi sebenarnya kalau ikut KSSM ni dia sudah bermula dari tingkatan 1 lagi. Jadi sebenarnya kita guru-guru yang tingkatan 4, tingkatan 5 ni sepatutnya menerima murid yang sudah mantap dari segi kemahiran berfikir aras tinggi mereka, ya. Jadi kita boleh fokus kepada kandungan atau konten. Jadi mungkin ini bergantunglah kepada pihak sekolah bagaimana mau memastikan kebat itu betul-betul diaplikasikan sejak daripada tingkatan 1 lagi, ya. Dan kalau kita lihat kandungan kurikulum sejarah KSSM ni, ya, salah satu elemen di sana memanglah aplikasi kebat, dijelaskan apa itu kebat, apa elemen kebat, bagaimana mengaplikasikan. Tetapi ada juga elemen-elemen lain yang berkaitan dengan kebat, ya. Contohnya kan elemen kewarganegaraan dan nilai civic ni. Elemen kewarganegaraan dan nilai civic ni kalau sebelum ni sukatan pelajaran lama dikenali sebagai unsur patriotisme. Dia tidak menjadi satu objektif yang mesti ditulis dengan jelas dalam RPH dan mesti ada aktiviti dia. Tetapi dalam KSSM ini, elemen kewarganegaraan ini SP yang mesti dijelmakan dalam objektif pembelajaran dan mesti ada aktiviti dia. Dan topik dia adalah topik-topik yang berkaitan dengan pemikiran atau memberikan pandangan ataupun buah fikiran berkaitan dengan kandungan pengetahuan sejarah itu sendiri, ya. Dan satu lagi yang berkaitan dengan kebat ialah pendekatan pembelajaran secara mendalam. Kalau kita lihat kandungan atau kronologi mata pelajaran sejarah ni, murid sudah belajar di sekolah rendah. Tapi nanti di sekolah menengah dia akan ulang balik. Tetapi sudah semakin meluas. Begitu juga mungkin dia sudah belajar tingkatan 4, dia belajar balik di tingkatan 5. Tetapi perspektif dia semakin luas. Jadi di sini sebenarnya mau mendorong murid tu melihat satu peristiwa sejarah tu dari perspektif yang luas, membuat hubung kait. Yang mana semua itu adalah merupakan elemen-elemen kemahiran berfikir, ya. Dan satu lagi yang juga berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi ini ialah pentaksiran. Sebab kalau kita lihat pentaksiran dalam KSSM ni, TP yang paling minimum adalah TP3 dan TP3 itu adalah aras kebat yang paling rendah, iaitu mengaplikasi. Jadi kalau kita lihat kebat di dalam KSSM ni menyeluruh, ya, menyeluruh. Seterusnya saya beri contoh. Ini contoh di SKP sejarah. Kalau dulu objektif atau perkara yang ingin dipelajari murid lebih fokus kepada pengetahuan tentang sejarah. Tetapi untuk kali ini dengan jelasnya dimuatkan di sini elemen-elemen kewarganegaraan tu. Jadi ini mesti ada dia punya objektif. Sama ada pengetahuan dan kewarganegaraan ini mesti ada dia punya objektif dan mesti ada aktiviti dan mesti murid aplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan kemahiran berfikir aras tinggi semasa mereka mempelajari pengetahuan dan juga kewarganegaraan ini, ya. Ini adalah contoh soalan kebat menengah rendah. Kalau kita tengok kan soalan-soalan tingkatan 1, 2, 3 dia macam begini sudah sama macam SPM, ya. Kalau soalan struktur, soalan pecahan dia A, B, C, yang C itu soalan kemahiran berfikir yang mereka perlu memberikan pendapat, pandangan dan seumpamanya, ya. Begitu juga dengan soalan esei, pada akhirnya yang C itu adalah soalan kemahiran berfikir. Juga sama dari segi peruntukan markah, 8 markah untuk esei, 4 markah untuk struktur. Jadi SPM juga sama. Jadi sebenarnya itulah yang saya katakan tadi, kalaulah penerapan atau aplikasi kebat ni betul-betul dilaksanakan dari menengah rendah lagi daripada tingkatan 1, 2, 3,
Di tingkatan 4, tingkatan 5 dia tidak menjadi terlalu sukar. Jadi guru-guru boleh terus fokus untuk 20 bab itu ya, untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, untuk SPM 2020 yang sudah berlalu, okey, kita ada kertas 3 ya. Yang mana kertas 3 ni kalau sebelumnya ramai guru mengeluh sebab penandaan ya, terlalu banyak. Tetapi sangat membantu sebenarnya dari segi murid tu lulus. Tetapi ada juga murid yang kadang-kadang kita dapati sudahlah boleh open book tapi tidak mau meniru. Tetapi 2021 saya rasa mungkin cikgu yang tadi sebentar tadi yang ada gangguan untuk menyampaikan, dia mau menyentuh tentang cabaran SPM 2021 iaitu hanya ada kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Tiada sudah yang open book. Okey, cabaran semakin besar ya. Dan satu lagi, kalau dulu soalan SPM ni untuk kertas 2 soalan esei itu 7 tapi sekarang tinggal 5. Jadi maksudnya pilihan murid itu semakin kurang. Namun begitu tuan-tuan pengetua sekalian, okey, bila ada cabaran sebenarnya kita kena cari ada juga peluang. Dan peluang kita sebenarnya adalah pada soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Berita gembira juga apabila soalan kebat tu dia akan meningkat menjadi 50%. Jadi maksudnya murid lebih mempunyai peluang yang lebih tinggi kalau mereka mampu atau ada kemahiran menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi ini, mereka boleh dapat lulus minimum ya. Contohnya kalau di sini saya highlight murid yang dapat markah 15, 30 sebenarnya kita boleh bimbing ya, kita boleh bimbing untuk lulus minimum. Kemudian kalau yang sederhana mungkin boleh bantu mereka dapat kepujian, atau yang mungkin 60, 70 kita boleh bantu dia untuk cemerlang dalam sejarah dengan cara memantapkan menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi ya. Okey. Saya tunjukkan di sini bagaimana murid boleh dapat markah ya daripada soalan kemahiran berfikir aras tinggi ini ya. Okey, iaitu kalau kita lihat kertas 2 sejarah ni terdiri daripada soalan struktur dan juga soalan esei ya. Jadi ada 4 soalan struktur dan biasanya pecahan akhir tu adalah soalan kemahiran berfikir. Jadi kalau ada 4 set soalan, kalau dia boleh jawab dengan baik, boleh jawab dengan betul, dia boleh dapat 16 markah. Ya, esei hanya jawab 3. So, kalau dia boleh dapat full mark atau markah penuh, dia boleh dapat 24 markah. Jadi 24 markah ni dengan 16 tadi dia boleh dapat 40 markah. Bila kita wajarkan dia boleh dapat 28%. Ini kalau 40% soalan kebat tu. Jadi 28.5 ni sebenarnya satu angka yang besar yang boleh membantu murid itu lulus minimum ataupun cemerlang ya. Okey, bagaimana boleh dapat grade E ni ya? Okey, jadi saya tunjukkan ya. Ni contoh lah. Contoh kalau dia dapat 11 markah, okey, 11 markah kertas 1, maksudnya dia 11 dia betul lah daripada 40 soalan. Kertas 2 dia dapat 45 markah. Katalah mungkin murid ini lemah, yang lemah. Macam contoh kan kalau kertas 1 ni dia punya jawapan tu mesti taburan jawapan dia tu mesti 10A, 10B, 10C, 10D kan. Jadi kalau dia sangat lemah pun, dia tidak boleh membaca, dia mungkin boleh dapat 10 kalau dia bagi semua jawapan sama. Jadi diharapkan yang kertas 2 tu dia boleh dapat markah di situ daripada soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi katalah 2 kertas ni dia dapat 56 markah. So bila diwajarkan dia dapat 40%. Jadi dalam lingkungan beginilah, maksudnya kertas 2 tu dia perlu dapat 17 untuk struktur dan 28 untuk soalan esei ya. Jadi sebenarnya agak sukar juga ni ya, tetapi ialah maksudnya masa masih ada untuk kita membimbing murid. Jadi kita yang kena positif dululah dengan situasi murid, dengan keadaan semasa begini ya. Sebab ini adalah kerja kita. Jadi usaha perlu diteruskanlah kalau bagi saya ya. Baiklah. Dengan cabaran yang ada ni, di sini saya kongsikan bahan-bahan cadangan ya. Untuk membantu murid ini khususnya yang sangat lemah ni menguasai soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, menurut Muhammad Khair, okey, dia sudah besaran ya, seorang guru. Guru yang mengajar murid yang lemah berhadapan dengan cabaran yang hebat. Ya, saya mengakuilah memang kalau sekolah yang besar, murid yang ramai, dengan latar belakang murid yang lemah dan sebagainya, kita berdepan dengan cabaran yang besar.
Dan di sinilah guru kena memainkan peranan mengenal pasti kelemahan murid itu dan cuba merawat atau membimbing ataupun membawa satu intervensi bagaimana boleh membantu murid-murid berkenaan untuk sekurang-kurangnya lulus sejarah ni ya. Jadi di sini beliau menyatakan guru harus kreatif lah, mencipta kaedah sendiri ataupun formula. Okey, formula bagaimana mau membantu murid. Walaupun saya bilang tadi pada akhirnya nanti bila soalan kemahiran berfikir ni semakin banyak, PDPC itulah, proses itulah yang penting, tetapi kita perlu juga mengambil cara formula latitude ni untuk membantu murid-murid yang sangat lemah ni ya. Okey, ini saya cuba tunjukkan salah satu formula, okey, iaitu Easy Kebat for History. Ini adalah inovasi saya sendiri, iaitu koleksi jawapan ataupun formula yang terdiri pada dua bahagian, iaitu Easy, Body Kebat dan Impact. Dia macam ni ya, tuan-tuan pengetua sekalian. Okey, dia setingkat. Okey, dan kalau kita tengok yang Easy Body Kebat ni maksudnya murid tu dia menghasilkan fakta atau isi berdasarkan badan dia. Contohnya kalau mata berpandangan jauh, otak berfikiran kreatif kah, inovatif kah. Jadi kata kunci ini sesuai untuk menjawab soalan-soalan yang berbunyi ke arah ini. Peranan, iktibar, pengajaran, teladan, tindakan dan usaha. Kemudian kalau soalan yang berkaitan dengan impact, maksudnya soalan-soalan yang berbunyi seperti apakah kepentingan, jelaskan kebaikan, manfaat, murid boleh menggunakan kata kunci ini untuk menjawab soalan. Dan saya tambah lagi untuk inovasi ini, saya tambah lagi e-wacana sebab sekarang sejarah dia kena merentas bahasa juga. Dia kena menjawab menggunakan ayat yang lengkap. Ya, paling kurang kena ada subjek dan predikat. Kalau tidak setengah markah kan? Jadi diharapkan guru-guru kita nanti di sekolah masing-masing dapat membimbinglah murid kita menghasilkan jawapan khususnya esei itu dalam ayat yang lengkap. Okey, saya bagi contoh macam ni kan soalan SPM ni berbunyi apakah tindakan pembesar Melayu untuk memastikan mereka terus menguasai perusahaan pelombongan biji timah. Jadi kalau di sini jelas tindakan. Jadi kalau tindakan ni terus murid boleh pilih saja keywords ini. Tetapi dia mesti pandai juga membuat ayat. Jadi dia kena respon dulu dengan soalan, barulah dia membuat ayat. Okey, ayat yang lengkap. Jadi kalau kita tengok jawapan murid ni di sini, tengok kan? Tindakan pembesar Melayu memastikan mereka menguasai perusahaan pelombongan biji timah ialah dengan berfikir secara kreatif dan inovatif. Dia ambil yang otak tu kan? Kemudian dia hurai. Kalau dia tidak hurai, katalah dia nokta di sini, dia masih dapat 1 markah. Dia sambung, selain itu berpandangan jauh. Masih lagi boleh dapat 1 markah. Tapi kalau dia boleh menghurai, okey, lagi bagus. Jadi dia boleh dapat markah yang banyak ya. Okey, jadi di sini kalau kita lihat dengan jawapan yang ni, murid ni dia boleh dapat banyak markah. Ya. Tapi kalau kita perkenalkan dia mula-mula mungkin formula ni mungkin ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Tapi itu normal. Jadi mungkin memerlukan beberapa kali supaya dia boleh betul-betul faham bagaimana menggunakannya. Okey, ini contoh soalan yang berkaitan dengan huraikan impact atau huraikan kesan. Okey, apa akan terjadi? Begitu kan soalan yang membawa maksud kesan lah ya. Jadi dia boleh menggunakan keywords yang ini. Okey. Jadi dia respon dulu, baru dia ambil mana-mana keywords daripada impact tu, kemudian dia buat jawapan dalam bentuk ayat yang lengkap. Kalau kesan itu dia mau kesan yang negatif, ubah sajalah ayat itu. Antara kesan negatif ialah macam contoh menjejaskan keamanan, menjejaskan perpaduan, begitu. Ya macam contoh kan kalau soalan jelaskan kesan perang. Mungkin ada murid berfikir perang dunia itu memberikan kesan negatif. Tetapi ada murid yang berfikir kesan perang itu membawa kesan yang positif. Kerana mungkin dia cakap dunia akan lebih aman kerana orang sudah takut berperang. Jadi itu adalah jawapan-jawapan yang boleh diterima ya, yang positif, yang negatif ya. Okey, kemudian yang seterusnya ini adalah contoh soalan last year SPM 2020 yang menerima. Okey, formula inilah, ada beberapa lagi tapi saya bagi 2 contoh. Ini soalan-soalan yang sebelum itulah. Okey. Okey, jadi yang paling penting kita kena bagi bengkel dengan budak tu. Kita kena train dia berkali-kali supaya dia terbiasa dengan formula ni. Dia tengok supaya dia bila dia tengok soalan dia tahu formula yang mana satu dia perlu guna. Okey, ini adalah satu contoh saya aplikasikan untuk kelas yang lemah ya pada tahun 2019. Kelas PMK kalau kita tengok di sini ada pada mulanya 17 orang murid gagal.
tetapi pada akhirnya hanya seorang. Ini pun dia gagal sebab masalah kehadiran. Itulah ya. Jadi maksudnya di sini murid kalau dia hadir, dia boleh membaca, sebenarnya kita boleh bantu dia. Tapi masalahnya ni yang tidak mau hadir ke sekolah ni ya. Jadi itu yang sukar untuk kita bantu ya. Jadi yang seterusnya, yang kedua, formula yang kedua saya ingin kongsi dengan tuan-tuan sekalian ialah Japasi Pil. Jawapan pasang siap, yang mana Japasi Pil ni adalah ilham daripada Tuan Haji Hayadi Guliling dari sekolah di salah sebuah di salah sebuah sekolah di Tawau. Saya lupa pula nama sekolah dia. Yang mana ini sebenarnya macam formula juga, dia dua juga. Satu keyword utama dia perpaduan, satu lagi ilmu pengetahuan. Guru-guru boleh bimbing murid tu guna salah satu ataupun dua terpulang. Ikutlah kebolehan murid tu. Okey. Maksudnya di sini ada dua kelompok keywords ni, macam contoh kalau perpaduan, anak-anak dia tolong menolong, silaturahim, okey, begitu dan seterusnya lah. Begitu juga kalau ilmu pengetahuan ni. Okey, ilmu pengetahuan ni menyebabkan manusia menjadi mahir, dapat meningkatkan kecekapan, maka menjadi lebih kreatif dan inovatif, menghasilkan produk. Begitulah kan? Okey. Jadi ini contoh ya, soalan SPM yang boleh apply juga formula tadi ya. Jadi kalau kita tengok dia guna keywords perpaduan. Kemudian dia sambung dengan yang anak-anak tu tadi. Masih boleh dapat markah ya. Kemudian yang ini dia guna keywords ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan melahirkan manusia yang rakyat yang mahir. Okey, berikutnya kecekapan rakyat dapat ditingkatkan. Begitulah. Jadi kita boleh pilihlah ya formula yang saya easy body kebat tadi ataupun formula Japasi Pil ataupun ada lagi satu. Yang ini daripada Puan Haja Saidah, yang buat perkongsian kemarin dengan guru-guru sejarah. Dia hot excellent cut juga. Yang ini pula dia guna bendera. Jadi kita boleh tengoklah warna-warna bendera tu apa maksud dia dan bagaimana mau guna dia di sini. Ada contoh-contoh dia ya. Dan juga rukun negara. Jadi mungkin guru-guru sejarah di sekolah masing-masing boleh tengok 3 intervensi yang berbentuk formula ni untuk membantu murid yang betul-betul lemah. Yang mana cikgu rasa cikgu boleh faham dengan betul, cikgu boleh kendalikan dengan sebaiknya untuk membimbing murid cikgu. Jangan semualah nanti murid tu bingung ya. Mungkin kita perlu pilih salah satu lah ya, terpulang kepada cikgu. Okey, satu lagi intervensi ya yang saya rasa juga sangat membantu sebenarnya tahun lepas ya. Tahun lepas JPN atas inisiatif JPN telah mengumpulkan guru-guru sejarah, telah menghasilkan modul ya, modul kalau last year kita ada 3. Okey, kita ada 3 terus kita bagi-bagi untuk murid yang cemerlang, lemah dan sederhana ya. Tapi this year ni kita macam susah silibus baru, kita tidak boleh mau menentukan ya. Kita tidak sukar mau menganggar ya, macam dulu kita boleh target macam bab 1, 2 tingkatan 5 confirm ada satu soalan, bab 9 tingkatan 5 confirm ada satu soalan. Tapi yang baru ni kita belum nampak yang trend begitu. Jadi kita kena bersedialah untuk keseluruhan bab itu, ataupun kalau mungkin cikgu mau memberi fokus kepada murid cikgu untuk bab tingkatan 5 saja. Sebab tingkatan 5 ada 4 tema. Okey, jadi ada kemungkinan daripada 5 soalan tu 3 soalan keluar daripada bab-bab tingkatan 5. Mungkin cikgu mau ambil jalan begitu. Jadi terpulang ikut kepada kemampuan cikgu-cikgu. Tapi apa yang saya mau tekankan di sini, modul kluster Zamrud ini dibuat berdasarkan format terkini. Semua bab ada 20 bab. Merangkumi tingkatan 4 dan tingkatan 5, dia ada 200 soalan objektif, 60 set soalan struktur, 40 set soalan esei. Dan yang penting juga kalau saya kaitkan dengan kebat pada hari ini, dia ada 100 soalan kemahiran berfikir aras tinggi. 100 soalan ni sebenarnya banyak cikgu. Mungkin kalau kita buat katalah soalan kebat bab 1 tingkatan 4. Mungkin masa kita ajar dengan budak yang lemah, mungkin kita bagi soalan yang mudah yang ada dalam modul Zamrud ni. Tapi mungkin murid yang sederhana atau mungkin murid yang cemerlang, mungkin kita boleh buat stimulus yang berbeza-beza. Ataupun mungkin sudah dia jawab soalan tu, nanti kita pusing lagi ayat soalan tu. Saya tengok soalan kemahiran berfikir ni dia macam tu. Macam contoh kan kalau soalan Malayan Union. Pernah murid ni dia begini bunyi soalan. Jelaskan faktor-faktor kan penentangan terhadap sebab-sebab pengenalan Malayan Union. Bila LPM ubah sikit saja istilah. Jelaskan muslihat.
Terus murid tu susah mau dicakap cikgu yang faktor tidak keluar, muslihat saja. Jadi kan macam kita rasa kecewa lah. Muslihat tu sebab lah kan. Jadi mungkin di sini maksud saya tadi tu yang untuk soalan kebat tu cikgu ubah-ubah soalan itu, ikut aras murid tu. Kalau mungkin soalan yang ada di sini mudah, kasih susah lagi. Okey, bagi stimulus yang lebih mencabar kepada murid-murid yang lebih pandai ya. Okey, ini paparan dia. Dan saya tunjukkan di sini bagaimana modul ini dihasilkan berdasarkan DSKP ya. Kemudian dijelmakan dalam buku teks yang elemen kewarganegaraannya yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian daripada sini kami jadikan dia soalannya. Jadi bukan kami suka-suka bina soalan begitu. Dia ada asas yang jelas. Sebab soalan-soalan kebat itu adalah berdasarkan daripada sini ya. Okey, kemudian kalaulah kita laksanakan aktiviti dalam kelas, kemudian kita guna modul ini sebagai pengukuhan. Sudah pasti semasa aktiviti itu murid sudah berbincang perkara-perkara yang berkaitan dengan kewarganegaraan ni, elemen kewarganegaraan ni. Mereka sudah ada jawapan-jawapan awal yang membolehkan mereka menjawab soalan ini. Jadi tapi kami sediakan lagi jawapan, cadangan jawapan. Jadi ini memberi pilihan lah kepada guru ya, sama ada mau menggunakan jawapan ini ataupun murid tu ada jawapan. Dan sebenarnya dalam modul ni dia ada ruang catatan. Jadi murid kalau dia ada jawapan sendiri dia boleh catat di situ ya. Okey, itu dari segi modul ya. Satu lagi bagaimana mau memastikan kebat ni dapat diterapkan, memanglah ya cikgu mesti melalui PDPC juga ya. Okey. Jadi apa yang diharapkan strategi PDPC guru-guru tu okey, ada elemen-elemen inilah ya. Melibatkan murid dengan pelbagai peranan ya, supaya murid yang pelbagai potensi ni dia ada peluang mengaplikasikan dia punya kemahiran berfikir menggunakan pelbagai media atau bahan ya. Maksudnya dengan pelbagai aktiviti sudah tentu pelbagai media atau bahan lah yang kita akan gunakan dalam proses PDPC ya. Aktiviti yang berbeza. Okey, sebab apa kenapa berbeza? Mungkin kalau aktiviti pembentangan yang pandai membentang dia akan kuasai dengan baik. Bagaimana dengan murid yang lain? Jadi kalau aktiviti itu berbeza-beza, mungkin yang kurang suka pembentangan, dia suka lebih kepada kuis, dia dapat menguasai ya. Jadi kita bagi peluang kepada semua murid ya. Pelbagai aras sebab murid kita ni potensi dia berbeza-beza. Dan merentas kurikulum lah, macam contoh kalau mungkin ini dia belajar sejarah tapi pada masa yang sama dia belajar geografi. Ya, mungkin kalau yang ini dia belajar sejarah tapi merentas dengan pendidikan Islam begitu ya. Okey, ini antara strategi PDPC yang digariskan, yang dimuatkan oleh BPK dalam DSKP itu sendiri ya. Okey, jadi kita boleh telitilah apa sebenarnya strategi ini ya. Okey, cuma di sini saya kongsikan apa yang saya pernah cubalah apply di dalam kalangan murid-murid saya sendiri ya. Jadi apa yang penting saya ingin katakan di sini ialah murid-murid kita ni berbeza, seperti Muhammad Khairul Yusri dia katakan terdapat perbezaan individu, maksudnya variasi atau ketidaksamaan. Walaupun kita stream mungkin student tu macam mana pun dia tetap akan ada perbezaan dan semakin hari semakin bila kita memperkenalkan atau melaksanakan pelbagai aktiviti sudah tentu kita akan semakin mengenali murid kita, semakin mengenali bakat dia, semakin mengenali potensi mereka ya. Jadi macam inilah berasaskan aktiviti, berasaskan bahan dan sebagainya. Macam contoh kan kalau di gambar ni ya, saya explain sikitlah gambar ni ya. Murid ni dia belajar tentang seni bena Rom. Lepas tu kita buat aktiviti susulan iaitu menghasilkan iconic building. Sebenarnya di sini dia bukan sahaja belajar tentang bangunan-bangunan bersejarah itu sendiri, tapi sebenarnya dia diterapkan elemen merentas kurikulum STEM, STEM, art itu sendiri. Sebab masa dia membina bangunan-bangunan ni dia perlu memikirkan aspek kestabilan. Semasa dia menghias, dia mesti memikirkan aspek-aspek keindahan, kecantikan pada bangunan itu sendiri ya. Okey, kemudian ini contoh ya. Okey, yang paling penting di sini adalah proses ya, proses yang mana menggalakkan murid itu berfikir. Okey, macam contoh yang ini tajuk proses pembentukan tamadun. Saya minta murid melukis saja, melengkapkan gambar. Sangat simple sebenarnya. Ya, sangat tapi mau mencari idea tu menghasilkan lukisan-lukisan asas seperti ini memerlukan masa juga lah, memerlukan penelitian. Ini salah satu contoh. Macam contoh ni adalah gambar sungai. Bagaimana mereka cuba melengkapkan persekitaran sungai itu
okey, dengan aktiviti melakar, melukis secara berkumpulan. Mungkin ada yang pandai melukis, mungkin ada yang langsung tidak pandai, tetapi bila mereka melakukan aktiviti itu secara bekerjasama, berlaku perbincangan, okey, penjanaan idea dan sebagainya, dan akhirnya mereka boleh menghasilkan satu imajinasi, ya, yang berkaitan dengan peristiwa mereka pelajari. Jadi di sini sebenarnya kita boleh tafsir ya kemahiran berfikir murid. Ya, membuat imajinasi, okey, mengklasifikasi ya kegiatan manusia di lembah, sungai. Contohnya kalau kawasan jauh apa yang perlu dia lukis. Kawasan betul-betul di tepi sungai apa yang dia perlu lukis ya. Okey, kemudian yang ini cabaran juga last year PDPR bab 9 saya buat sebab wajib keluar. Ya, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa saya bagi buat video. Bukan semua murid boleh. That's why kita kena tahu kita punya potensi murid. Ini macam contoh dia ada kebolehan. Dia maksudnya bolehlah ada potensi boleh buat tugasan ini. Kalau mungkin ada yang boleh, ada yang tidak boleh, kita buat dia berkumpulan. Mula-mula saya buat berkumpulan 3 orang, tapi bila ada sudah semakin mahir dia jadi individu. So mungkin ada budak dia buat guna studio, guna laptop, guna InShot, smartphone saja pun boleh. Ya. So ini hasil dia, video. Semua murid boleh menghasilkan video. Ya, hashtag video. Tapi kualiti hasil itu yang berdasarkan dia punya kemahiran itu sendiri ya, tahap kemahiran berfikir dia itu sendiri ya. Sama juga yang ini, belajar tentang rempah ratus ya. Okey, tetapi ada aktiviti dia. Bukan kita setakat bagi tahu murid, okey, antara ekspert Melaka yang paling penting ialah ini. Tetapi selebihnya bagaimana mereka mendalami apa rempah itu, apa kegunaan dia ya. Dan saya sebenarnya pun masa murid melaksanakan aktiviti ini saya banyak belajar dari mereka. Apa sebenarnya rempah itu. Dan akhirnya mereka membuat pembentangannya. Okey, seterusnya yang ini yang saya ceritakan tadi, yang iconic building tu ya. Bagaimana murid itu dia cuma berfikir macam mana mau bina bangunan tu, macam menara Pisa ni, condong kan. Macam mana dia mau mencondongkan, apa bahan yang dia gunakan. Saya pun mula fikir masa murid mau buat benda ni saya yakin dia tidak boleh buat, tapi akhirnya boleh buat ya. Okey, kemudian yang seterusnya yang ini, keunikan masyarakat ya. Jadi keunikan masyarakat kalau dalam buku teks tu dia hanya jelaskan tentang keunikan seperti tarian ya, pakaian. Tetapi di sini kita bagi mereka buat mini project. Okey, mereka melawat, tapak kajian, berjumpa dengan orang tertentu, okey, membuat temu bual dan sebagainya, dan hasilnya mereka buat projek ni dia jelaskan keunikan dari segi rumah tradisional, pakaian tradisional, tarian tradisional, makanan tradisional. Okey. Jadi di sini semua ni sebenarnya melibatkan murid explore banyak maklumat ya. Yang membantu kemahiran berfikir mereka ya. Okey, seterusnya yang ini tentang perang, membina model. Baguslah ya bila dia bina model, dia klasifikasikan sini hijau ni. Okey, kuasa tengah kan, pakatan kuasa tengah. Jadi maksudnya dia jelas dengan perjalanan cerita sejarah tu sendiri ya. So ini adalah hasil dia, mereka membentangkan hasil model mereka tu sendiri. Okey, yang ini menghasilkan nota kreatif. Ini saya aplikasi juga semasa PDPR. Sebab nota kreatif ni dia bukan senang, dia banyak kena berfikir juga untuk mengilhamkan tentang peristiwa yang mereka belajar ya. Maksudnya daripada abstrak dia cuba jadikan gambaran ya. Okey, jadi macam ni perkembangan nasionalisme meneroka dan membanding isu akhbar dahulu dan kini. Okey. Jadi bila masa ni saya gunakan akhbar ya, bagaimana dengan akhbar tu mereka tengok akhbar yang tahun 1957 dengan akhbar yang terkini, kemudian mereka tengok klasifikasikan isu-isu tu. Jadi kemudian mereka bentang guna kotak ni sebab masa tu viral kotak ya. Okey, satu lagi yang boleh menjana kemahiran berfikir aras tinggi ialah selain daripada PDPC itu tadi antara beberapa contoh lah ya. Okey, ialah kajian kes. Kajian kes atau projek sejarah ni wajib ya, wajib. Saya rasa pengetua-pengetua pun semua tahu wajib dibuat daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sekurang-kurangnya 1 untuk satu tingkatan tu. Maksudnya kalau dia tingkatan 1 dia mesti buat sekali. Jadi kalau dia sudah buat, dia sudah biasa dengan benda ni semasa tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, dia sudah tidak masalah. Dia sudah biasa dengan kemahiran fikir sebab semasa mau buat
kajian nih dia melibatkan step-step ini, dia mesti akan mengaplikasi kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, ini contoh pelaporan. Ya, maksudnya bagaimana dia meneroka maklumat, menyusun maklumat itu semua melibatkan kemahiran berfikir. Ya, kemudian dia membentang mengikut norma baru, menghasilkan video. Ya. Okey, dan saya sediakan video bagi guru-guru yang mungkin sukar sikit mau bagi taklimat, saya sediakan video lagi. Ataupun video ni boleh terus pas kepada murid. Macam mana mau melaksanakan kajian kes supaya mereka boleh dapat meningkatkan mereka punya kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, dan itu sekian dan terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih kepada Cikgu Anita. Oke, kalau ada persoalan 1-2 saja. Pengentar ada soalan. Kita buka 1-2 saja Cik Junaidi sebab kita pun sudah menghampiri pukul 4. Kita faham juga pengetua-pengetua pun sudah penat pagi petang ber-Google kan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan kami buka 1-2 sajalah ya. Silakan. Dan untuk makluman tuan-tuan, semalam kita sudah bersama ketua-ketua panitia lah ya. Ketua-ketua panitia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ya, selamat petang. Ini Betty dari SFX ya. Itu modul Zamrud itu sudah diedarkan ke itu? Atau perlu beli? Tidak perlu beli tu Puan, sudah diedarkan kepada grup di dalam grup guru sejarah seluruh negeri Sabah. Tetapi saya ada muatkan juga di dalam mailing saya. Mungkin nanti Cikgu Junaidi boleh share mailing saya kepada pengetua-pengetua. Di dalam tu kan Puan, bukan sahaja ada modul Zamrud tu tetapi sebanyak bahan-bahan yang saya kongsikan ya, macam video pembelajaran teknik menjawab, hasil-hasil nota kreatif murid, quiz, Google Form quiz, ada banyak di situ. Jadi modul itu percuma, tidak perlu beli, itu inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang mengumpul guru-guru negeri Sabah untuk buat dan kongsikan kepada semua guru untuk membantu prestasi murid lah. Ya. Boleh dapat nanti tengok saja dari mailing tu atau tanya dengan guru-guru di sekolah, mungkin ada yang sudah dapat. Okey. Wah, terima kasih Puan. Ya, grup untuk makluman Puan, untuk makluman sejarah ni dia ada grup ya. Jadi biasanya kita akan bagi di situlah juga. Yang paling awal kita akan bagi kepada guru-guru sejarah seluruh Sabah ya. Mereka ada grup ni. Di grup PPD pun ada kami share tu. Okey, baguslah, sangat baguslah ini info yang saya dapat. Ya, saya macam semangat terus nih mau kalau jadi murid semangat terus mau buat sejarah nih. Nah, itulah yang kami mau dengar tuh. Syukurlah ada semangat kan. Tahniah. Ya, buat DP dengan pengetua berkaitan dengan sejarah nih. Banyak yang kami dapatlah tentang format, tiada sudah kertas 3 kan. Dan banyak soalan kebat. Jadi nanti bila saya balik saya fokuslah dengan guru-guru. Lebih kepada kebat lah kan. Sebab guru saya sekarang macam lebih memaksa murid saya menghafal. Ya, dia banyak suruh buat nota saja. Tapi kurang yang aktiviti kebat lah. Jadi sangat baguslah perkongsian ini. Kalau dapat diteruskan lah. Kalau ada apa-apa info lagi boleh kongsi lagi. Terima kasih. Nanti Puan Dano kan ni? Keningau kan? Iya, Betty Leong, St. Francis. Puan Betty ya. Mungkin begini, kami cuba tengok, cuba bincang dengan pegawai sains sosial di daerah Keningau. Kalau boleh dia aturkan untuk kita buat PLC lah dengan guru-guru sejarah di Keningau. Kalau ada permintaan kita boleh cuba uruskan, boleh? Ya. Kan? Okey, thank you. Baguslah, terima kasih. Tahniah.